Baiklah, sebelum kita mengupas isu kita pada hari ini dengan lebih mendalam, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Nur Alimah Khairina binti Nur Khairul Nizam, akan bersama dengan anda bagi mengupas topik kita pada hari ini, iaitu LGBT mudarat kepada umat. Sebelum kita mendalami topik kita pada hari ini, marilah saya terangkan kepada anda apa itu LGBT. Baiklah, pada dasarnya LGBT ialah satu akronim yang membawa maksud L, lesbian, G, gay, B, bisexual, dan T, transgender atau transseksual. Sekarang mesti ada di antara anda yang masih tak dapat tangkap lagi apa maksud semua yang saya katakan tadi. Baiklah, lesbian bermaksud golongan wanita yang terarah kepada gender wanita. Maksudnya dia menyukai wanita juga. Golongan gay sama, keadaan yang sama, tetapi pelakunya ialah lelaki. Berbeza dengan bisexual. Bisexual dengan perkataan bi sendiri di situ bermaksud mereka tidak menjurus kepada mana-mana dua gender tersebut, wanita atau lelaki, tetapi mereka menyukai kedua-duanya. Maksudnya, sekiranya individu itu lelaki, dia akan suka kepada wanita dan lelaki. Tapi kalau sekiranya dia perempuan, sama, dia juga akan suka kepada lelaki dan wanita. Manakala transseksual, atau sekarang kebanyakan orang sebut sebagai transgender, dah jarang orang sebut sebagai transseksual, ialah mereka yang menukar jantina mereka kepada jantina yang lain. Contohnya, lelaki jadi perempuan dan perempuan jadi lelaki. Atau dalam bahasa ilmiah, golongan LGBT ini dibahagikan kepada mereka yang orientasi kehidupan seksual bersama dengan gender yang sama seperti mereka, atau mereka yang mengambil keputusan mengubah gender atau jantina mereka kepada jantina lain yang berbeza daripada gender asal mereka. Bukan jantina ini bermaksud mempunyai sifat-sifat fizikal dan berkelakuan seperti jantina yang bukan jantina asal mereka. Sekarang mesti ada yang tanyakan, perkara ini berlaku ke dekat Malaysia? Kawan-kawan, sebenarnya isu ini memang berlaku di Malaysia. Bukan pernah, tapi memang berlaku. Daripada dulu ada, sekarang pun masih ada. Buktinya, saya akan letak kat sini beberapa keratan cerita tentang isu yang ada sangkut paut dengan LGBT di Malaysia.
Jadi sekarang ni mesti ramai yang cakap kan, tapi macam perkataan ni baru-baru wujud je. Memang betul pun. Sebenarnya akronim ni baru saja digunakan di negara kita bermula pada era 90-an. Maksudnya sebelum ni, sekiranya ada isu ini berlaku pun, ianya tidak disebut sebagai LGBT. Okey? Okey, baiklah. Isu ini mula dikenali dengan istilah LGBT apabila berlakunya pergerakan golongan-golongan ini yang menuntut untuk mendapatkan maafkan saya, hak-hak diri mereka. Apa hak yang mereka tuntut? Apa yang hak yang mereka tuntut? Apa hak yang mereka perjuangkan? Iaitu mereka memperjuangkan homoseksual. Baiklah, sekarang saya kata homoseksual tu apa? Homoseksual tu saya tahulah. Okay. Homoseksual ialah individu yang tertarik atau mempunyai kecenderungan seksual terhadap jantina yang sama. Oleh hal yang demikian juga, pada tahun 2012, pihak berkuasa tegas dalam menangani isu ini sebab terdapat usaha daripada golongan ini untuk mengiktiraf mereka. Namun begitu, di Malaysia, kebanyakannya masyarakat lebih terdedah ataupun lebih selalu mendengar isu tentang golongan lesbian, biseksual dan transgender. Kita jarang terlihat, terdengar, terbaca ataupun ternampak isu LGBT ini yang dikaitkan dengan golongan biseksual di Malaysia. Sebab kebanyakannya media mengambil liputan isu LGBT ini untuk 3 golongan saya sebut tadi lah, lesbian, gay dan transgender. Sebabnya kadang-kadang untuk orang yang biseksual ni, kita tak nampak sangat dia ni ada perbezaan orientasi seksual berbanding dengan orang yang normal. Sebabnya dia ni bukannya, macam saya katakan tadi lah, dia ni bukannya suka pada gender yang sama je, tapi gender bertentangan pun dia suka. Sebab tu golongan biseksual ni agak sukar untuk kita, senang kata, detect lah dalam kalangan masyarakat. Sekarang kita lihat isu LGBT daripada perspektif Islam. Baiklah, Islam secara jelas menolak LGBT dan umat Islam memandangnya sebagai salah satu dosa besar kerana terdapat banyak dalil dari ayat Al-Quran dan hadis yang mengeji perbuatan ini. Asasnya, umat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas jantinanya, lelaki dan perempuan, dan lelaki dan perempuan ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Sekiranya berlaku ketidakjelasan kelamin, ianya disebut sebagai unsa. Baiklah, hari ini kita tak nak sentuh secara mendalam tentang unsa. Kita akan terus masuk kepada dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman LGBT. Baiklah, antara dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan pengharaman terhadap LGBT ialah dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Terjemahannya, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Selain itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Terjemahannya, patutkah kamu melakukan hubungan sejenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Pun banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegah mengharamkan perlakuan ini, tetapi masih lagi ada ramai manusia, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, umat Islam sendiri yang tidak mengambil ibar menipis daripada kisah kaum Nabi Lut. Bahkan ada di antara mereka yang dengan bangganya menunjukkan di media sosial atau gambar-gambar mereka bersama pasangan sejati. Masih bersama dengan saya lagi. Okey, kenapa LGBT dianggap membawa mudarat kepada umat? Baiklah, kita akan rungkaikan persoalan ini satu persatu. Yang pertama, LGBT membawa mudarat kepada pegangan. Yang kedua, LGBT membawa mudarat kepada institusi kekeluargaan. Yang ketiga, LGBT mengakibatkan mudarat kepada kesihatan diri pelakunya sendiri. Dan yang keempat, LGBT membawa mudarat kepada diri pelakunya. Sekarang kita akan rungkaikan aspek yang pertama, iaitu LGBT memberi mudarat kepada pegangan seseorang. Pegangan yang kita sebutkan di sini ialah agamanya, ataupun dalam kata yang mudah kita fahami sebagai akidahnya lah. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana LGBT ialah dosa besar dalam agama Islam. Yang kedua, isu LGBT menjejaskan keluarga. Maksudnya, keharmonian iklim keluarga terjejas. Kenapa keharmonian iklim keluarga terjejas kerana isu LGBT? Jawapannya ialah apabila seseorang daripada ahli keluarga terlibat dalam gejala LGBT secara tidak langsung, ini akan memberi kesan kepada ahli-ahli keluarga lain juga. Kesan ni kesan daripada persepsi masyarakat, kesan terhadap perasaan ataupun konflik yang dalam mereka alami sendiri apabila seseorang daripada ahli keluarga mereka ini terjebak dalam gejala ini. Konflik dalam ini termasuklah perasaan malu, marah, geram, sedih, segan apabila salah seorang ahli mereka ni tiba-tiba, ahli keluarga mereka ni tiba-tiba terjebak dalam gejala ini. Oleh hal yang demikian, secara tidak langsung, keadaan dekat rumah nanti akan jadi tegang, akan jadi tidak bertegur sapa. Ini akan menjejaskan iklim keluarga dan menyebabkan hubungan kekeluargaan semakin terjejas. Ini ialah kesan terhadap kesihatan. Okey, kesan terhadap kesihatan adalah kerana hubungan-hubungan dalam LGBT ini boleh menyebabkan penyakit jangkitan kelamin yang juga dikenali sebagai STI ataupun STD dalam bahasa Inggeris, iaitu Sex Transmitted Disease. Baiklah, menurut kajian yang pernah dijalankan, kebanyakan mereka yang mempunyai Sex Transmitted Disease STD ataupun penyakit jangkitan kelamin ini adalah mereka yang mengamalkan seks bebas
dan juga mereka yang mengamalkan seks sejenis. Baiklah, apakah contoh-contoh STD? Okey, antaranya ialah gonorrhea dan juga chlamydia. Okey, petanda-petanda yang seseorang itu mungkin mendapat penyakit STD ialah batuk yang kronik, gatal-gatal ataupun cecair yang keluar melalui hematan. Isu LGBT membawa kemudaratan kepada diri sendiri. Baiklah, kemudaratan kepada diri sendiri ini bermaksud sekiranya seseorang terlibat dalam gejala LGBT, mereka akan sukar untuk diterima oleh masyarakat. Hal ini akan menyebabkan kebolehan, bakat, kreativiti dan juga sumbangan mereka tidak diiktiraf oleh masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sedia maklum bahawa isu ini adalah bertentangan dengan norma hidup masyarakat yang diamalkan. Baiklah, kaedah fiqh yang saya gunakan bagi mengungkapkan tentang isu ini ialah mudarat mesti dihapuskan. Kaedah mudarat mesti dihapuskan ini ialah asalnya daripada kaedah yang panjang, iaitu tidak boleh sesuatu yang membawa kerosakan kepada orang lain serta tidak boleh membuat apa yang membawa kerosakan kepada orang lain. Begitu juga orang lain terhadap orang lain. Kalau kita lihat pada nama kaedah ini dalam bahasa Arab, dia menggunakan perkataan darar. Darar itu membawa maksud mudarat ataupun dalam bahasa yang mudah kita kata dalam bahasa ini ialah bahaya. Baiklah, sesuatu yang mendatangkan bahaya atau mudarat mesti dihilangkan atau dihapuskan. Dalam konteks ini, isu LGBT lah. Tidak boleh sama sekali membuat kemudaratan terhadap diri sendiri dan tidak boleh membawa kemudaratan kepada orang lain. Sebab tu saya katakan tadi, kita tengok tadi kan, isu LGBT ni bukan je membawa mudarat kepada diri pelaku itu sendiri, tetapi isu LGBT ini juga membawa mudarat kepada orang lain. Mudarat kepada orang lain ni maksudnya kepada keluarganya, komunitinya, rakan-rakannya ataupun kita katakan kenalan-kenalan lah. Baiklah, segala bentuk kemudaratan dan bahaya wajib dihindarkan atau dihilangkan sebolehnya. Dalam konteks ini, permasalahan yang kita bincangkan tadi ialah permasalahan LGBT. Baiklah, untuk kaedah ni terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis bagi kaedah fiqh yang kita gunakan pada hari ini. Okay. Sekarang kita akan lihat kepada dalil kaedah daripada Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran yang pertama ialah daripada surah Al-A'raf ayat ke-56. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Dalil yang kedua dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-64. Terjemahannya, sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Manakala dalil dari hadis pula, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya tidak mudarat, bahaya dan tidak memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Ahkam 2334. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video pada kali ini. Sebelum saya akhiri video kita pada hari ini, saya ingin bertanya pada anda, apakah pandangan anda tentang isu LGBT ini? Dan yang kedua, apakah kaedah fiqh yang boleh digunakan untuk membincangkan isu ini selain daripada kaedah mudarat mesti dihapuskan? Okey, dengan ini segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Jadi, semoga kita berjumpa di video yang lain pada masa akan datang. Jangan lupa untuk komen
Sekian, terima kasih.